Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi. Cikgu harap kamu semua sihat, insya-Allah. Sama-samalah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini diberkati dan kamu juga akan mudah memahami apa yang kamu pelajari pada hari ini, insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk hari ini kamu akan mempelajari standard kandungan 2.3 organ utama transpirasi di mana kamu dapat mewajarkan sekurang-kurangnya dua keperluan transpirasi dalam tumbuhan, memerihalkan sekurang-kurangnya dua faktor persekitaran yang mempengaruhi transpirasi. Antaranya ialah keamatan cahaya, suhu, pergerakan udara dan kelembapan relatif udara. Okey, daripada gambar yang cikgu berikan ini, gambar tumbuhan, sila perhatikan pada tumbuhan, ya. Air akan meresap masuk ke dalam akar tumbuhan, okey, daripada dalam tanah dan dia akan bergerak ke atas. Okey. Jadi ke mana seterusnya? Okay, dia akan bergerak ke atas dan akhirnya akan hilang, okey, melalui daun ke persekitaran luar. So, apa dia maksud transpirasi daripada gambaran yang cikgu tunjuk ni? Maksudnya ialah transpirasi ialah proses. Okay, selalunya pelajar asyik lupa apa perkataan awal apabila ingin menerangkan tentang maksud. So, kena ingat transpirasi ialah proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan ataupun penyejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Okey, itu ialah maksud transpirasi. Jadi kita lihat daripada akar, okey, air ini bergerak daripada akar ke batang, kemudian ke daun. Jadi wap air ini akan tersejat melalui satu struktur yang ada pada daun iaitu stoma. Ya, 90% daripada air akan tersejat keluar melalui liang stoma. Untuk hari ini, cikgu nak kamu menjalankan satu aktiviti untuk membuktikan bahawa air ini bergerak ke atas dan kata apa, daun merupakan tempat wap air tersejat keluar, ya. Jadi kita akan buat satu aktiviti untuk membuktikan tentang transpirasi ini. Kamu perlukan yang pertama keratan pokok, yang kedua jug yang ada senggat ataupun skala dengan penutup ataupun tisu, dan yang ketiga air yang berwarna. Air ini kamu boleh campurkan sama ada dengan sirap ataupun ada pewarna makanan di rumah kamu, ya, untuk menjadikan ia air yang berwarna. Jadi kamu boleh susun seperti mana dalam contoh ini. Okey, ada daun, ada pokok yang berdaun maksud cikgu. Kemudian ada bekas yang ada skala, ya, dan juga ada tisu. Tisu ni untuk halang air tersejat secara terus ke persekitaran, okey, tanpa melalui pokok. Jika kamu tiada jet yang bersenggat, kamu boleh ambil mana-mana bekas, tandakan pada bekas tersebut aras awal air, kemudian menggunakan pen marker, kemudian selepas 1 jam, tandakan aras akhir air. Aras akhir itu kamu ukur menggunakan pembaris, okey, nak menunjukkan ada ke tidak perubahan aras air di dalam bekas selepas 1 jam. Ya, so bila kamu dah susun,
radar seperti ini, letakkan di tempat yang panas. Perhatikan aras air yang berwarna selepas 1 jam dan ingat ukur. Jika tiada jak yang bersenggat, ukur paras air tersebut selepas 1 jam menggunakan pembaris. So, bagaimanakah pengangkutan air dalam tumbuhan? Cikgu terangkan sedikit bagaimana pergerakan air berlaku ya di dalam tumbuhan. Air dalam tanah akan meresap ke dalam sel rambut akar secara osmosis. Itu ialah fasa yang pertama. Fasa yang kedua, daripada sel rambut akar, air ini akan bergerak sehingga ke xilem. Okay? Pada batang akan mengangkut air ke atas. Sewaktu pengangkutan air ke bahagian atas dalam batang melalui xilem, berlaku 2 daya pada dalam xilem tersebut, iaitu yang pertama daya lekitan. Daya lekitan ini wujud antara molekul air dan juga molekul air, di mana molekul-molekul air sentiasa rapat antara satu sama lain melalui daya lekitan dan daya lekatan antara molekul air dengan dinding salur xilem, ya. Dan kedua-dua daya ini menyebabkan pengaliran air ke atas melalui xilem batang akan berlaku secara berterusan. Fasa yang ketiga, molekul air dari xilem meresap ke ruang antara sel di dalam daun. Sebelum ini kita sudah belajar tentang struktur daun, okey, di mana terdapat banyak sel dan tisu di dalam daun, antaranya mesofil berspan. Mesofil berspan ini kita tahu dia tersusun secara tidak sekata dan mempunyai banyak ruang udara, kan? Dan ruang-ruang di antara sel inilah membolehkan molekul air tadi meresap secara osmosis. Dan fasa keempat, air akan sampai ke sel pengawal, okey, dan akan merentas melalui stoma. Waktu ini air akan membentuk wap air dan akan tersejat ke atmosfera melalui stoma dalam bentuk wap air. Untuk transpirasi, kerana dia ialah proses, maka adalah beberapa faktor yang akan mempengaruhi kadar transpirasi. Okay, yang pertama ialah keamatan cahaya. Yang kedua ialah suhu. Yang ketiga pergerakan udara. Dan yang keempat kelembapan relatif udara. So, macam mana keamatan cahaya mempengaruhi kadar fotosintesis? Kita lihat pada graf, okay, kita akan nampak graf membentuk pada mulanya akan meningkat. Okay. Apakah hubungan antara kadar transpirasi dengan keamatan cahaya sewaktu peningkatan ini? Hubungannya ialah semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay. Sebab itu kita boleh melihat ada peningkatan dalam graf. Sekiranya keamatan cahaya terus meningkat, okey, kadar transpirasi menjadi malar. Okey. Sebab itu, selepas peningkatan berlaku, jika masih ada lagi peningkatan keamatan cahaya, kadar fotosintesis pada waktu ini akan menjadi malar. Kenapa? Kerana dia telah dipengaruhi oleh faktor penghad seperti kelembapan relatif udara, suhu dan pergerakan udara. Jadi ini ialah graf keamatan cahaya, kadar transpirasi melawan keamatan cahaya. Untuk suhu, kita lihat dia agak membentuk macam S, ya. Meningkat, kemudian dia terhenti. Lebih daripada tu dia akan menurun, ya. Kenapa?
Okey, suhu pada awalnya peningkatan ini bermaksud hubungannya ialah semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar transpirasi. Kerana apa? Suhu meningkatkan tenaga kinetik air, okay, di dalam tumbuhan untuk tersejat keluar ke persekitaran. Okay. Tapi jika berlaku peningkatan suhu lagi, ya, peningkatan suhu yang lebih tinggi, pada waktu ini stoma tumbuhan akan tertutup. Ya, bila stoma tumbuhan akan tertutup, maka kadar transpirasi akan menurun. Contoh paling dekat yang cikgu boleh berikan ialah kaktus di kawasan gurun. Ya, gurun terlampau panas. Apabila keadaan ataupun suhu terlampau meningkat, waktu ini akan berlaku pengubahsuaian di mana stoma kaktus akan tertutup untuk mengelakkan kehilangan air yang berlebihan ke persekitaran. Ya. Kelembapan relatif udara. Kita dapat lihat pada graf kadar transpirasi melawan kelembapan relatif udara, grafnya menurun. Ya. So hubungannya ialah semakin kurang kelembapan relatif udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, kita lihat dekat sini. Di sini, di bahagian ini, kadar kelembapan relatif udara kurang dan kadar transpirasinya tinggi. Apabila meningkat kadar kelembapan relatif udara, maka kadar transpirasinya kurang. Ya. Kadar kelembapan relatif udara ataupun kelembapan relatif udara ini merujuk kepada kandungan wap air di persekitaran. Okey. So semakin banyak wap air di persekitaran, semakin lembap udara tersebut, maka air daripada tumbuhan kurang tersejat ke persekitaran. Ya. Semakin rendah kelembapan udara, semakin cepat air tersejat melalui liang stoma. Contohnya pada waktu hujan. Ya, waktu hujan, keadaan sekeliling terdapat banyak wap air. Okey, jadi kelembapan relatif udara pada waktu itu tinggi. Jadi kadar transpirasi ataupun kadar kehilangan air dari dalam tumbuhan ke persekitaran akan menurun. Ini ialah pergerakan udara. Okey, maksudnya angin, kehadiran angin di persekitaran. Macam mana dia mempengaruhi kadar transpirasi ataupun kadar kehilangan air? Jika kita lihat graf kadar transpirasi melawan kelajuan udara, grafnya meningkat. Hubungannya ialah semakin cikgu silap ni. Okey, semakin meningkat kelajuan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Ya. Kerana apa? Penyingkiran udara akan menyebabkan pergerakan udara akan menyingkirkan molekul air yang tersejat daripada liang stoma ataupun daun. Maka semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, cikgu tarik jap. Pergerakan udara menyingkirkan wap air yang tersejat
dari daun. Ya, kamu boleh bayangkan pada daun, ya, terdapat wap air pada bawah kan permukaan liang stoma, dan angin ataupun berlakunya pergerakan udara yang akan menolak wap air tadi ke persekitaran. Maka sentiasa berlaku wujudnya wap air pada liang stoma, ya, dan ini akan menyebabkan kadar transpirasi akan meningkat. Semakin tinggi kelajuan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Itu sahaja untuk hari ini. Jadi daripada penerangan cikgu tadi, cikgu harap kamu dapat memikirkan apakah kepentingan transpirasi dalam tumbuhan. Latihan ini kamu boleh buat di link yang telah cikgu sediakan di sini. Okey. Nanti cikgu akan sharekan dalam grup Telegram. Dan selepas kamu siap atau selesai menjawab latihan ini, kamu akan terus diberikan markah secara automatik. Tunjukkan markah tersebut. Jawapan ini kita akan bincang di kelas yang seterusnya. So, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.